Fizik tingkatan 4 bab 5 gelombang 5.4 pembiasan gelombang. Gambar foto di sebelah menunjukkan muka gelombang laut yang melengkung semasa menuju tepi pantai. Okey, asalnya straight sini menuju tepi pantai, ini tepi pantai dan semakin melengkung. Kelengkungan muka gelombang ini disebabkan oleh fenomena pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang, yang disebabkan oleh perubahan halaju gelombang. Apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke medium yang lain. Apakah kesan pembiasan terhadap ciri-ciri gelombang? Okey, sebelum ni kita dah belajar kesan pantulan terhadap ciri-ciri gelombang. Kali ni kita nak kaji pula kesan-kesan pembiasan terhadap ciri-ciri gelombang yang kita tahu ada 5 tu. Maklumat tambahan, laju gelombang air dipengaruhi oleh kedalaman air. Okey, maknanya laju V gelombang dipengaruhi oleh kedalaman air. Lebih dalam air, lebih apa nilai V laju gelombang. 2. Laju gelombang bunyi dipengaruhi oleh ketumpatan udara. Lebih tumpat udara, lebih apa laju bunyi. 3. Laju gelombang cahaya dipengaruhi oleh ketumpatan optik medium. Jadi bahawa ketiga-tiga perkara ni dipengaruhi oleh dia punya medium yang membawanya. Aktiviti bertujuan mengkaji pembiasan gelombang bagi gelombang satah. Okey, kita masih guna alat yang sama, tangki riak. Untuk kali ni kaji tentang pembiasan. Sebelumnya kaji tentang pantulan. Okey. Jadi aturan radar semua masih sama, dipenuhkan di atas kaca ini dengan air. Kemudian ini adalah lukisan daripada pandangan belah atas. Kita ada penggetar satah, kita ada air memenuhi takungan, dan di tengah ini kita letakkan kepingan perspex yang bentuknya begini. Okey, jadi ideanya kepingan perspek ni dia akan tenggelam di dalam air, supaya masih ada permukaan air yang ada kat atas ni, atas perspek ni, supaya bila gelombang lalu, jadi gelombang boleh lalu di atas permukaan perspek ini juga. Jadi maka tujuan diletak kepingan perspek ini untuk mewujudkan dua jenis kedalaman, iaitu kawasan dalam dan kawasan cetek. Jadi perspek ini untuk mewakili kawasan cetek lah. Sebab kalau tengok pada arah sisi ni, kita boleh nampak kawasan ini cetek airnya. Sebab dah dasarnya telah diangkat dengan perspek ni.
Kemudian kita boleh nantinya berikutnya kita boleh ulang. Kita boleh ulang eksperimen tetapi dengan kedudukan perspek yang macam ini pula. Dia tujuannya kita nak tengok nanti. Kita nak tengok gelombang satah yang lalu ni bila daripada kawasan dalam bagaimana ia akan berubah bila ke kawasan cetek. Jadi itu dah dia. Yang pastinya ianya pastinya berlaku pembiasan. Sebab daripada gelombang air daripada kawasan dalam ke kawasan cetek akan berlakunya pembiasan. Itu yang disebutkan kat sini tadi. Laju gelombang air dipengaruhi oleh kedalaman air. Jadi daripada idea inilah kita nak buat bagi berbeza kedalaman supaya kita boleh kaji apakah kesan terhadap ciri-ciri gelombang. Adakah akan berubah amplitudenya, tempohnya, frekuensinya, arah perambatannya, okey, panjang gelombangnya, lambda dan hal lajunya. Kita nak tengok semua ni nanti. Daripada aktiviti, anda akan memperoleh pembiasan gelombang air satah. Seperti raja di bawah menunjukkan pembiasan gelombang satah. Okey, ini punya kisah aktiviti yang pertama tadi dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Okey, ini untuk yang ini tadi daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Kita tengok apa dia punya perubahan dia. Okey, ini kawasan dalam ke kawasan cetek. Jadi tengok arah perambatan gelombang itu telah berubah. Okey, sebab kita nampak muka gelombang tu telah menuju ke bawah pula. Daripada straight ke kanan, kali ini menuju ke bawah. Saya ingat macam ni. Jadi kalau kita lukis dengan anak panah ni, ini adalah arah perambatan gelombang 7 straight ke kanan. Tapi bila sampai sepadan di mana kawasan air yang cetek, dia telah terpesong ke bawah. Jadi itulah yang berlaku. Kalau digambarkan dekat sini, maka lebih kurang macam ni lah. Okay. Gelombang yang datang daripada penggetar satah. Okay. Bila sampai sini dia sedikit terpesong. Okay. Jadi mengambil satu contoh titik ni, sekarang telah terpesong. Macam itulah lukisannya. Itu yang terjadi. Okay. Sama juga alang-alang bila sampai kat sini, okay, bila sampai kat sini, bermakna pertukaran dari kawasan cetek ke kawasan dalam balik. Jadi apa yang akan berlaku? Juga akan berlaku perubahan lah. Asalkan berbeza kedalaman, pastinya berlaku pembiasan. Jadi nanti kita tahu macam mana kita nak tentukan, macam mana kita nak lukis semua tu, dan apakah rumus yang kita boleh kaitkan, boleh kita bina daripada pemahaman tu. Okey. Okey, mengambil satu contoh muka gelombang ni dekat sempadan pertukaran kedalaman ni, contoh boleh ambil saja dekat mana-mana pun. Katakan kali ni kita ambil kat situ. Jadi okey, di situlah berubahnya arah perambatan gelombang biasan. Dekat titik yang sama itulah kita akan pasangkan garis normal. Okey, garis normal ni warna biru ni kita akan pasangkan macam ni. Kalau cikgu pusing ni supaya kamu biasa dengan bentuk. Okey. Ni adalah sempadan. Ini adalah sempadan
sempadan pertukaran kedalaman. Sebelumnya ialah yang kita belajar pantulan, ini adalah sempadan pemantul. Tapi kali ini bukan pemantul, kali ini pembiasan. Ini adalah sempadan kedalaman, dalam dan cetek, dalam ke cetek. Jadi kita pasang pada titik ni, kita pasangkan garis normal. Masih ingat garis normal mestilah 90 darjah. 90 darjah daripada permukaan, daripada sempadan. Okey, sempadan antara dalam dan cetek, atau cetek dan dalam. Kemudian macam biasa kita nak tentukan sudut yang terlibat. Jadi kita ada dua sudut lah yang kita kena tentukan, sudut tuju dan sudut biasan. Sebelum ni sudut tuju dan sudut pantulan. Sekarang pantulan ditukar kepada pembiasan pula lah, sebab cerita pembiasan. Jadi sudut tuju masih sama dengan cerita pantulan. Sudut tuju ialah antara apa dengan apa? Antara wajib garis normal dengan sudut dengan garis tuju, dengan gelombang tuju. Manakala itu kita labelkan I. Manakala untuk sudut pembiasan juga wajib diukur daripada garis normal ke garis arah perambatan pembiasan. Okey, situ R. Sebab sini nantinya kamu temui soalan, dia akan buat bagi keliru, dia akan labelkan dekat belah tepi ni sebagai R atau apa-apa label. I ni akan duduk sini, contoh. Jadi itu salah lah. Itu bukan label sudut di tempat yang betul lah, salah. Jadi hati-hati. Yang tadi cerita kawasan dalam ke kawasan cetek. Jadi kalau kamu pasang ni, kalau kamu pasang macam mana dia punya kesan terbias tu. Kita tengok ni, sudut tuju I macam ni, dia datang macam ni. Tapi bila dia terbias macam mana kamu nak ceritakan dia punya terbias tu macam mana? Okey, kita nak cerita macam ni, dia punya terbias tu kita kena cerita merujuk kepada garis normal. Ya, sepatutnya gelombang tuju ni dia pergi teruslah kan, dia pergi terus straight. Dia pergi straight terus macam ni. Okey, sepatutnya dia terus macam ni, straight. Tapi oleh kerana berlakunya pembiasan, kamu tengok dia punya ni, dia punya pembiasan tu sepatutnya dia pergi straight macam tu. Okey, tapi kamu tengok dia terbias macam mana? Dia terbias naik atas macam tu ke, atau dia terbias turun bawah daripada yang sepatutnya dia pergi, iaitu dia terbias turun ke bawah. Tapi macam mana kita nak sebut? Kita sebut dia punya terbias tu merujuk pada garis normal. Okey, jadi maksudnya kita sebut begini, gelombang terbias menghampiri garis normal. Itu cara nak sebut. Gelombang tuju terbias menghampiri, sebab dia mendekati garis normal. Jika apa? Jika keadaannya apa? Jika keadaannya dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Kalau gelombang bergerak dari kawasan dalam ke kawasan cetek, maka kamu kena sebut pembiasan berlaku, arah pembiasan berlaku menghampiri garis normal. Okey, jadi kita dapat sudut R yang kecil sebab dia nak tunjukkan menghampiri, terbias menghampiri.
Okey, tadi punya cerita adalah air dalam daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Sekarang kita nak terbalik. Macam mana pula dari kawasan cetek ke kawasan dalam? Apa yang berlaku? Macam mana dia punya terbias tu dan macam mana kita nak ceritakan. Sama juga, okey, kalau ini aktiviti yang kedua. Jadi gelombang lalu belah atas ni. Okey, gelombang lalu belah atas ni. Okey, ini adalah perspek diletak macam ni supaya dimulakan dengan kawasan cetek dulu. Kemudian lepas pergi ke kawasan dalam. Jadi apa akan berlaku dekat gelombang kat sini? Perubahan daripada kawasan cetek ke kawasan dalam. Okey. Jadi macam biasa kita mengambil satu contoh di sempadan itu, satu contoh muka gelombang. Kemudian apa yang kita mesti bina dekat titik tu? Okey, titik di pertukaran sempadan tu. Okey, ni macam ni. Didapati daripada eksperimen muka gelombang macam ni mula-mula straight ke kanan. Ini kawasan cetek Ini di atas perspek. Bila sampai je sempadan ni, kita dapati muka gelombang ke arah lain dah pula. Asalnya ke kanan, kali ni muka gelombang menuju ke arah atas. Okey. Jadi kita nak kajilah. Untuk kita kaji ni, kita kena pasangkan garis normal. Jadi cikgu terbalikkan macam ni supaya kamu nampak dalam bentuk datar macam ni. Ini jadi sepadan ni kira jadi macam paksi X datar. Okey, kemudian daripada titik pertukaran arah ni, kita akan pasangkan garis normal. Yang mana kamu tahu wajib 90 darjah daripada sepadan. Okey, pasangkan. Dekat garis normal ni lah baru kita akan dapat tentukan dia punya sudut tuju dan sudut pembiasan. Okey, macam biasa arah perambatan macam ini dan sepatutnya apa? Kalau tak berlaku pembiasan, sepatutnya gelombang itu pergi terus straight. Okey, straight macam ni straight. Okey. Jadi macam ni straight. Tetapi disebabkan berbeza kedalaman, maka pembiasan berlaku. Dan bagaimana dia terbias? Okey. Dia terbias ke atas macam ni. Jadi bagaimana kamu nak sebut terbiasnya ini berdasarkan garis normal? Sebab dia ke atas. Maksudnya dia semakin apa kepada garis normal? Dia semakin mendekati atau menjauhi? Dia adalah semakin menjauhi Sebab dia pergi naik atas tu, dia menjauhi garis normal. Jadi pembiasan menjauhi garis normal. Tu cara nak kaitkan kepada garis normal. Dia terbias macam mana? Terbias mendekati atau terbias menjauhi. Jadi idenya kalau gelombang bergerak dari kawasan cetek, gelombang air bergerak dari kawasan cetek ke kawasan yang lebih dalam, keadaan terbalik. Dia akan terbias menjauhi garis normal. Itu idenya. Ingat yang tadi punya cerita, kalau gelombang tu bermula daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, pembiasan berlaku mendekati garis normal jika dalam ke cetek. Okey. Kamu ingat satu ni, maka kamu akan ingat yang ini juga. Ingat satu saja daripada dua. Jadi terbalik jugalah bagi ni. Kalau kawasan cetek ke kawasan dalam, kamu kena ingat kesannya terbalik lah. Yang kesan hak ni mendekati, kesan yang ini menjauhi lah. Okey, cetek ke dalam menjauhi. Itulah dia. Jadi labelkan betul sudut I yang mana, labelkan dengan betul sudut R yang mana. Okey, jangan silap label. Lagi sekali, sudut I ialah antara apa dengan apa, antara garis
normal, wajib antara garis normal dengan arah tuju, dan sudut R ialah antara wajib juga garis normal kepada arah biasan, arah biasan. Okey, dengan silap label sudut tuju dan sudut pembiasan. Jadual di bawah meringkaskan kesan pembiasan ke atas ciri-ciri gelombang. Bandingkan perbezaan antara ciri-ciri gelombang dari segi sudut tuju, I dan R, sudut biasan R, panjang gelombang lambda. Okey, ni I macam mana, R macam mana, ni panjang gelombang lambda macam mana cerita dia sebelum dan selepas pembiasan. Frekuensi F, laju gelombang V dengan arah perambatan, dan juga satu lagi amplitude. Amplitude apa cerita? Okey, amplitude apa cerita? Frekuensi apa cerita? Tempoh pun apa cerita? Frekuensi dah ada, tempoh pula apa cerita? Tempoh. Okey. Jadi kalau kamu tengok tu, okey, kita tengok dulu ciri yang pertama, bandingan sudut tuju dan sudut biasan. Okey. Dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek, ini keadaan yang pertama, dalam ke cetek. Sudut tuju lebih besar daripada sudut biasan. Okey, tengok. Kita pastikan lagi sekali. Betul lah, sudut tuju lebih besar daripada sudut biasan ni. Sudut tuju besar daripada sudut biasan. Manakala jika keadaan bertukar dari cetek ke dalam, maka sudut tuju kurang daripada sudut biasan. Okey. Jadi sudut tuju kurang daripada sudut biasan. Sudut biasan besar lagi. Okey. Ciri yang kedua, kita nak cerita jika berlaku pembiasan sebelum dan selepas, iaitu panjang gelombang lambda. Lambda apa berlaku sebelum dan selepas. Okey, untuk keadaan yang pertama, air dari dalam ke cetek. Dari dalam ke cetek didapati panjang gelombang adalah berkurang. Bila berlaku pembiasan, panjang gelombang berkurang. Okey, cuba tengok panjang gelombang ni. Panjang gelombang diukur daripada muka gelombang ke muka gelombang satu jiran berikutnya. Tapi sekarang cuba ukur. Bila dia dah terbias, cuba ukur ni. Jadi menjadi lebih sempit lagi. Lebih sempit lagi, lebih pendek. Jadi maknanya muka panjang gelombang pembiasan jika dari dalam ke cetek adalah berkurang. Itu pasal disebut berkurang. Manakala tukar keadaan dari cetek ke dalam, bertambah. Cuba tengok. Ni cetek ke dalam. Okey, asalnya muka gelombang panjang tu. Bila dah terbias, cuba ukur kali ni. Wah, dah semakin lebar. Semakin panjang lagi jarak antara muka gelombang. Maka panjang gelombang pun bertambah. Jadi kita kena jawab pembiasan yang berlaku dari kawasan cetek ke kawasan dalam, panjang gelombang pembiasan bertambah. Okey. Ciri yang ketiga, frekuensi. Adakah frekuensi berubah sebelum terbias dan selepas terbias? Untuk kes yang pertama, dalam ke cetek adalah tidak berubah. Okey. Begitu juga keadaan kedua, cetek ke dalam pun tak berubah. Jadi maksudnya frekuensi adalah ini dan ini adalah sama, kekal sama sebelum dan selepas. Sebelum frekuensinya 5 Hz contoh.
selepas pun 5 Hz juga. Ini sebelum 5 Hz contoh, dan selepas terbias pun 5 Hz juga. Frekuensi tak berubah. Masih ingat apa itu frekuensi? Frekuensi ialah bilangan ayunan dalam masa 1 saat. Okey, tak berubah. Maksudnya pembiasan, apa-apa pembiasan gelombang yang terbias tidak akan mampu mengubah nilai frekuensi. Sama macam pantulan. Frekuensi pantulan sebelum dan selepas terpantul pun tidak berubah. Okey, pantulan dan pembiasan sama-sama tidak dapat mengubah nilai frekuensi. Okey. Berikutnya bandingan laju gelombang. Okey, V, laju gelombang tadi frekuensi F, laju gelombang V sebelum dan selepas berkurang. Jika daripada dalam ke cetek, laju gelombang berkurang. Okey, ini laju gelombang bila dah terbias, jadi laju gelombang adalah berkurang. Okey, bila dah terbias, jika keadaan dari dalam ke cetek. Okey. Atau idea awalnya, kalau kamu nak idea, jadi laju gelombang juga dia ikut macam panjang gelombang. Jadi di kawasan dalam ni tengok panjang gelombang dia panjang, maka laju dia tinggi. Dan bila kamu tengok panjang gelombang ni dah jadi sempit, maknanya laju gelombang biasa dah berkurang. Okey, sama. Okey, berkurang. Idea cepat lah, satu idea cepat. Maknanya laju gelombang ni kamu tengok panjang gelombang lah. Okey. Dan sebaliknya, jika daripada kawasan cetek ke kawasan air dalam, laju gelombang bertambah. Bertambah ni kamu sama juga, kamu boleh tengok, dapat idea, dapat tips daripada panjang gelombang. Ini panjang gelombang kurang, ini panjang gelombang bertambah daripada yang asal. Kita tak sebut kurang, kita sebut akibat kepada berbanding punca. Maksudnya akibat ni dah jadi apa daripada punca. Jadi panjang gelombang kat sini telah bertambah daripada yang asal. Begitu. Maka beri idea pada kamu tentang laju. Laju gelombang pun ikut bertambah daripada laju yang asal sebelum terbias. Jika keadaan apa? Jika daripada kawasan cetek ke kawasan yang lebih dalam. Okey. Barangkali kamu nak ambil gambar ni. Kamu ambil gambar dua-dua keadaan ni. Okey, ambil gambar dalam ingatan kamu. Guna mata dan ambil gambar. Jadi ia dapat bantu kamu punya imajinasi lah. Bila nak jawab soalan apa semua nanti. In case kamu dah lupa tentang kesan-kesan atau perubahan ciri-ciri ni semua, kamu boleh ingat balik gambar ni, dan kamu boleh hasilkan balik semua perkaitan yang betul ni. Buat relate balik. Okey, tamatlah cerita laju gelombang. Apa pula berlaku pada arah perambatan? Okey, arah perambatan seperti yang kita cerita tadi, kalau dari kawasan dalam ke kawasan cetek, dia gelombangnya dibias mendekati garis normal. Okey, lagi sekali, tengok dia terbias mendekati, patutnya pergi straight tapi dia terbias mendekati garis normal. Ni garis normal. Okey, sebut begitulah. Dan arah perambatan, jika gelombang merambat dari kawasan cetek ke kawasan dalam, maka gelombang akan terbias merujuk pada garis normal, terbias menjauhi garis normal. Ini dia gelombang yang asal. Sepatutnya pergi terus,
tapi dia terbias ke atas. Dan kalau merujuk pada garis normal, dia terbias menjauhi. Kena sebut begitu berdasarkan garis normal. Okey. Macam biasa sekarang adalah cerita tentang macam mana nak lukis. Sebelum ni kita belajar lukis pempantulan. Sekarang kita nak belajar lukis pembiasan. Okey, pembiasan pula. Okey, macam biasa kita mesti ada dua sempadan. Dua sempadan, satu sempadan cetek ke, satu sempadan lagi mesti dalam, macam tu. Dalam kes ni, yang ini kawasan dalam, sebab dia tulis kat situ, yang ini kawasan cetek. Okey. Jadi macam mana nak buat gelombang mai sini? Macam mana nak buat kat bawah ni gelombang jadi macam mana? Okey, masih ingat daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, gelombang akan terpesong, gelombang pembiasan akan terpesong mendekati garis normal. Jadi macam biasa, sebelum kita berupaya nak lukis, kita wajiblah memasang garis normal dahulu. Yang mana kita tahu garis normal mestilah 90 darjah dari sempadan pertukaran. Okey, dari sempadan dalam dan cetek. Jadi mengambil satu contoh titik, katakan titik itu, titik tu. Okey. Jadi daripada titik ni dan juga merentasi muka gelombang ni, kita mestilah wajiblah lukis ianya serenjang, serenjang dengan apa nama ni, serenjang dengan muka gelombang ni, arah perambatannya. Jadi tak bolehlah main agak-agak, kena guna pembaris segitiga ni untuk mendapatkan apa? Mendapatkan garis yang betul-betul serenjang, bukan main agak-agak macam ni. Jadi sepadan ni akan jadi muka gelombang, sepadan pembaris ni belah bawah, dan sepadan belah kiri ni akan jadi arah perambatan gelombang tuju. Okey, jadi letak macam tu. Tengok, pastikan permukaan bawah ni selari dengan muka gelombang bawah ni. Okey, dan itulah dia. Dekat mana titik nak lalu tu kita boleh adjust. Boleh adjust. Okey, atau buat belah ni sedang sikit. Sama juga pastikan selari ni. Okey. Tak selari, adjust, bagi selari. Jadi macam tu. Itulah dia. Pastikan lalu kat titik ni juga. Dan mula garis Okey. Mula garis. Okey, bagi panjang lagi. Maka itulah dia. Letak anak panah. Itulah dia gelombang tuju. Okey, yang mana 90 darjah daripada muka gelombang. Okey, masih ingat dekat titik pertemuan ni, dua sepadan ni, dan juga garis tuju dan garis pembiasan nanti, kita mesti bina apa dulu? Kita mesti bina garis normal. Okey, garis normal yang mesti juga 90 darjah daripada sempadan. 90 darjah. Jadi macam mana nak dapatkan 90 darjah? Tak boleh main agak. Kamu kena guna segitiga pembaris ni, yang mana bawah ni menjadi menjadi garis yang dirujuk. Okey. Dan di atas yang belah kanan punya sepadan pembaris ni akan jadi serenjang, kepada garis yang dirujuk tu. Jadi sebab kita dah ada sepadan tu, jadi boleh pakai sepadan ni, sebab sepadan ni selari dengan sepadan atas. Jadi boleh ambil kesempatan pasang macam tu. Okey. Jadi boleh adjust kiri kanan ni. Pastikan ini selari dan sepadan ini kena pada titik
titik pembiasan tu. Okey. Tak tepat ejaz lagi lah. Tak tepat ejaz lagi macam tu. Okey. Cikgu dah dapat. Jadi, ingat garis normal mesti dilukis dengan garis putus-putus. Okey. Biar lebih garis normal ni merentasi kedua-duanya, lukis lebih. Tak apa. Okey. Sekarang kamu kena baca macam ni. Bahawa gelombang ni sepatutnya, gelombang tujuh ni jika tak berlaku pembiasan, dia pergi straight macam ni. Straight. Patut pergi straight sepatutnya pergi straight. Okey. Lukis sikitlah straight sepatutnya. Okey, lukis lembut saja. Okey, sepatutnya pergi straight. Tapi oleh kerana berlakunya pembiasan, oleh kerana apa? Oleh kerana perbezaan kelajuan, laju telah berkurang dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Laju telah berkurang. Jadi menyebabkan pembiasan berlaku. Dan bagaimana ianya terbias? Mendekati atau menjauhi normal. Jika kawasan dalam ke kawasan cetek, masih ingat? Kamu kena bayangkan imajinasi ia terbias mendekati. Mendekati garis normal. Ini garis normal. Okey, sepatutnya dia pergi straight tu. Dia terbias mendekati. Macam yang kita belajar tadi itulah. Okey, patutnya pergi straight. Straight. Macam ni. Tapi mendekati. Ini garis normal. Jika dalam ke cetek. Ini samalah. Okey, mendekati. Jadi buatlah agak-agak lah. Bolehlah buat macam mana antara tu lah. Antara yang sepatutnya ni dengan garis normal. Jadi buatlah agak-agak kat situ ke, situ ke, situ ke. Buat sajalah. Okey. Agak-agak sajalah. Kata nak terbias situ. Okey. Jadi kita buat. Sebab nak lukis saja pun. Kalau nak tepat, kena tahu dia punya sudut. Nak tepat berapa sudut dia, kena tahu dia punya nisbah halaju dia. Iaitu halaju tu berkurang berapa banyak. Okey. Lebih banyak halaju gelombang berkurang, lebihlah pembiasan tu mendekati garis normal. Okey. Tapi ini taklah nak secara tepat dia punya sudut. Okey, cuma lakonkan sahaja. Apa-apa sudut pun boleh asalkan sudut tu berada antara garis normal dan sinar yang tuju yang sepatutnya. Okey, katakan buat macam tu lah. Dia terbias begitu. Contohlah terbias begitu. Okey, letak anak panah ni. Okey. Jadinya inilah sudut I, inilah sudut R. Tengok sudut R, I lebih besar daripada sudut R. Okey, belum habis, kita kena pasang balik muka gelombang lah. Masih ingat macam mana nak pasang muka gelombang? Sama macam kamu pasang muka gelombang untuk cerita pantulan hari tu. Okey, dan pastikan juga memelihara adakah panjang gelombang berubah? Oh ya, dalam kes ni panjang gelombang berubah. Okey, berkurang, bertambah. Jika cetek dalam ke cetek berkurang. Jadi kita kena buat tunjukkan ianya semakin pendek. Semakin pendek. Maksudnya panjang gelombang ni bila terbias dari kawasan dalam ke cetek telah jadi pendek lagi. Okey, tak boleh buat bagi sama, salah. Kalau ikutkan buku ni, dia buat macam tu lah, dia bagi pendek. Tapi cikgu dapati ini pun tak betul lah, salah. Sepatutnya dia merujuk pada gelombang yang masuk ni. Sempadan gelombang yang masuk ni. Jadi cikgu akan modify sikit lah. Cikgu akan ubah sesuai sikit. Okey, cikgu akan tambahkan lagi banyak gelombang yang masuk ni. Supaya kamu boleh tengok contoh yang betul.
Untuk itu sangat diperlukan jangka lukis, sangat diperlukan. Okey, cikgu akan dapatkan balik dia punya dimensi panjang gelombang ni. Pastikan kamu punya kompas ni kamu dah skru, dia boleh skru. Kalau longgap wajib skru lah. Okey, cari screwdriver kecil tu kat kedai RM2. Jadi pastikan dia ketat sikit supaya taklah waktu mengukur tu dia lari, nak pindahkan jarak dia lari pula. Okey, tak mau itu berlaku. Jadi ketatkan kompas anda. Okey. Tengok jarak cikgu dah ambil jarak. Kemudian cikgu pindahkan lagi. Cikgu nak banyakkan lagi jarak ni. Okey, tanda situ. Okey, di atas pun sama. Mungkin nak banyakkan lagi. Okey, situ. Okey, kalau ada lagi penuhkan sebelum sampai sepadan tu. Jadi okey, boleh tambah lagi Tambah lagi. Cikgu nak tambah ke bawah lagi. Okey. Sepatutnya dia pergi straight terus lah kan. Tambah lagi tak apa. Nanti kamu tahu sebab apa. Tambah lagi. Okey, sebab kita nak dapat muka gelombang sampai ke sini sepadan ni. Sepadan ni tak ada muka gelombang ni, kosong. Okey, yang ada pun pendek ni. Kita panjangkan lagi panjangkan lagi. Okey, sekarang masa untuk lengkapkan muka gelombang 7 ni. Jadi macam biasa kamu kena guna gabungan dua pembaris. Okey, ni masih ingat macam mana cara nak tembungkan? Lalu kita dapat pindahkan garis yang serenjang. Okey, boleh ambil daripada muka gelombang yang sudah pun serenjang ni. Okey, cuma timing begitu Yang bawah, pembaris bawah menjadi landasan untuk memindahkan serenjangnya itu. Okey, macam tu. Okey. Pegang elok-elok, kemah dan bagi panjang lagi. Buat supaya muka gelombang kena pada sepadan tu semua. Okey, lagi. Ini pun sama. Pastikan buku ni betul-betul rapat ke tanah. Kalau tidak dia sengit. Jadi kamu dapat muka gelombang yang sengit semua. Okey, buat bagi rapat ke sepadan pertukaran tu. Lebih sikit tak apa. Lagi. Okey, bawakan sepadan pembaris kepada titik pada titik yang kita bina tu. Okey, titik dia. Tapi bila lukis gelombang muka gelombang cuma sampai pada sepadan dia saja. Jadilah begitulah dia. Okey, itulah dia. Okey, sebab apa kena lukis begini? Sebab kita nak cari titik pertembungan titik pertukaran arah gelombang 7 dengan gelombang pembiasan. Ini terlajak padam sikit.
Okey. Jadi macam mana kamu nak cantumkan muka gelombang sebelum dengan muka gelombang selepas? Dengan mana muka gelombang pembiasan mesti juga serenjang dengan arah pembiasan ini, ya. Macam mana nak buat? Jadi jawapannya sama, kamu berbantukan dua alat ini, ya. Sangat diperlukan, sangat membantu kamu berbuat begitu. Ini kemahiran menggabungkan dua alat ni. Okey. Pertama, kita mesti dapatkan garis serenjang, satu contoh garis serenjang kepada garis pembiasan ni. Macam mana nak dapat? Okey. Macam mana nak buat dulu? Macam ni, tapak ni kita bagi selari dulu. dengan apa? Dengan sepadan pembaris. Okey. Macam tu. Dengan arah perambatan. Ubah tempat. Tak jadi. Ubah tempat. Okey. Tarik ke bawah. Pastikan sentiasa rapat ke pembaris. Satu lagi. Sekarang ini naik atas. Naik atas macam ni. Okey. Kita dapatkan satu contoh sini katakan. Dan kita garis. Okey. Tarik lagi. Tengok pada mana sepadan tu semua kita gariskan. Semua kita gariskan. Kalau lari ni tak ada masalah dah. Dah ada satu contoh ni. Berbalik, ejah balik bagi sama contoh ni. Okey, dan bawa kepada setiap sempadan ni untuk kita dapatkan semua muka gelombang pembiasan. Okey, lagi. Okey. Semuanya. Okey, kalau boleh buat semuanya, buat semuanya. Ni pun lagi. Okey, titik ni. Lagi. Tak ada dah. Okey, itulah dia. Dekat sini kita boleh pindahkan panjang gelombang ni, pembiasan ni dekat pada yang berikutnya ni. Okey, gunakan kompas. Daripada satu dua contoh ni kita boleh pindahkan. Kita boleh copy dia punya panjang gelombang. Okey, begitu. Pindahkan. Okey, pindahkan sampai habis padan bawah ni. Gitu. Okey, jadi buat garis yang serenjang melalui titik yang kita dah buat tadi. Okey, caranya sama, tempatkan dua-dua ni. Kemudian ambil satu contoh yang dah ada serenjang. Kemudian tarik, bawakan pembaris atas untuk menghampiri sepadan titik yang kita dah dapat tadi. Turun lagi. Okey, turun lagi. Turun lagi. Turun lagi.
turun. Okey, buat sampai sepadan dia saja, sepadan luar. Begitulah dia. Itulah dia cara nak lukis dengan betul dan lebih tepat pembiasan yang akan berlaku. Sebetulnya mesti cantum daripada gelombang yang sebelum. Tu di sepadan mereka bercantum lah. Okey, yang ni lukisan ni tak berapa handsome lah. Okey, dia main agak je ni. Cikgu cadang lebih baik macam ni kamu lukis macam ni. Tak susah mana. Ia pemahaman daripada yang pertama tu, tentukan dulu arah perambatan tu, pembiasan tu dia mendekati atau menjauhi dengan tengok keadaan dalam ke cetek ke dalam. Yang kedua, dapatkan muka gelombang ni penuh dekat sepadan ni. Okey. Kemudian gunakan ini gunakan dua alat ni untuk kita dapatkan garis yang muka gelombang pembiasan yang serenjang dengan arah perambatan pembiasan, dan juga dalam masa yang sama muka gelombang tu mestilah melalui daripada titik-titik muka gelombang 7 ni. Tu idea dia. Ni baru betul. Jadi kalau tengok 90 darjah, sentiasa 90 darjah. Okey. Itulah dia cara nak lukis gelombang pembiasan. Jika gelombang air merambat dari kawasan yang cetek ke kawasan yang dalam, arah perambatan gelombang pembiasan haruslah menjauhi garis normal. Ini kalau macam mana pula kalau kita terbalik keadaan? Yang atas ni jadi kawasan cetek, yang bawah ni jadi kawasan dalam. Macam mana nak lukis? Macam mana nak lukis muka gelombang dan arah perambatan? Okey, kita ada contoh belakang ni. Okey, kita boleh buat lah. Ini dalam ke cetek. Macam mana dia punya hasil? Ini cetek ke dalam. Okey. Mai kita buat lah. Cikgu tunjuk jugalah. Okey, dalam ke cetek. Cikgu tunjuk dengan laju. Kamu dah tahu. Okey, ambil satu contoh titik sini. Jadi dapatkan dulu apa? Dapatkan dulu garis normal. Okey, garis normal 90 darjah. Macam mana nak tahu, macam mana nak buat tu? Okey, boleh guna ini Kadang-kadang tak jadi, tak apa, adjust balik adjust balik. Itulah dia. Jadi pemaris ni buat naik balik atas. Atas dia dapat betul-betul serenjang. Gariskan. Garis putus-putus, ingat garis normal, garis putus-putus. Okey, macam tu. 90 darjah 90 darjah. Kemudian okey, sinar 7 straight 90 darjah daripada muka gelombang 7 ni. Sama juga kita gunakan alat untuk dapatkan gelombang 7 yang serenjang dengan muka gelombangnya. Okey, bagi sama sepadan pembaris ni, bagi sama, bagi selari. Okey, dah selari tu antara semuanya. Okey, selari satu, selarilah semuanya. Okey, buat turun bawah. Okey, buat naik atas, ini buat naik atas. Tak kena. Lagi sekali. .
Okey, buat naik atas. Jadi serenjang. Okey, gariskan. Jadi inilah dia gelombang 7. Okey. Itu 90 darjah, sentiasa 90 darjah dengan muka gelombang. Okey, bila sampai sini, apa berlaku? Ingat dalam kecetek D ke C Ini D, ini C. Okey, cara kamu ingat macam tu mudah. DC. Kalau DC maksudnya sepatutnya dia pergi straight Sepatutnya gelombang 7 ni pergi straight. Kena ada sepatutnya itu. Sepatutnya apa? Pergi straight. Pergi straight. Tapi ingat bila DC ia mendekati mendekati, dekat. Okey, gelombang pembiasan akan mendekati apa? Mendekati siapa? Mendekati garis normal. Okey, jadi DCD. DCD DCD. Kalau dalam kecetek hasilnya D, dekat. Okey, kalau cetek ke dalam CD hasilnya akibatnya menjauhi J CDJ. Jadi DCD CDJ. Ingat macam itulah. Okey, pandai-pandailah buat ayat. Ni decide. Ini tak tahu nak panggil apa CDJ, DCD. Okey, mendekati, buatlah. Yang ni tak tepat tak apalah. Cuma nak belajar lukis saja. Kena lukis nanti ada soalan Okey, mendekati. Jadi kena buat garis pembiasan ni duduk di dalam ni di dalam dua garis mereka ni. Kalau menjauhi garis ni kena duduk belah atas belah atas daripada yang garis belah atas daripada garis yang sepatutnya. Okey, belah atas ni. Okey, inilah dia arah gelombang terbias gelombang pembiasan. Jadi ini I, sudut I ini adalah sudut R. Okey, macam biasa kena juga lukis muka gelombang ni, tapi melalui titik-titik itu titik-titik masukkan muka gelombang 7. Sama kamu perlukan gabungan dua pembaris ni. Okey, jadi berdasarkan ni garis ni kita akan dapatkan dulu dia punya apa. Kadang-kadang kita pening nak gabung macam mana ni. Buatlah macam mana, lama-lama tak pening Okey. Okey, selari. Tarik turun bawah. Ambil kesempatan bubuh ni kat atas. Okey, boleh pusing belah sini. Jadi bawakan sepadan ni rapat pada setiap titik ni. Okey, setiap titik pertukaran ni. Pertukaran sepadan ni. Okey, macam tu. Gariskan. Okey. Pastikan kamu buat belah dalam sajalah garis jangan terlebih. Okey, nampak kita dapat dah contoh 1 2 dah cukup untuk kita cari pula hotline bina pula muka gelombang hotline. Macam ni kita ambil panjang gelombang yang satu ni, guna kompas untuk kita dapatkan dia punya jarak tu. Okey, dan pindahkan pada yang lain-lain ni.
Okey, buat sampai habis dalam semua kawasan ni. Okey. Lagi sekali kita kembali guna ni untuk kita pindahkan dia punya serenjang tu. Okey. Okey, pastikan selari dengan garis contoh satu tu. Okey, dan bawa kepada titik yang kita dah dapat dan bina. Okey, ingat bina buat muka gelombang bagi ada dalam warna biru ni saja. Sebab hanya kat situ saja berlakunya pembiasan. Okey, jangan buat lebih keluar. Kat luar tak berlaku pembiasan. Jadi itulah dia. Okey, sikit-sikit ni boleh touch up sikit-sikit. Okey, itulah dia cara nak lukis. Ingat DCD, yang bawah CDJ. Okey. Siapa ada nombor plate motor macam ni, mungkin mudah ingat CDJ. Decide, DCD. Ni CDJ. Okey. Ini pula nak lukis cetek ke dalam pula. Jadi idea awalnya mestilah dia panjang gelombang tu semakin adalah bertambah daripada yang asal. Okey, kalau cetek ke dalam. Macam mana nak lukis? Macam mana boleh dapat bukan kita buat panjang gelombang tu semakin besar tak. Daripada lukisan tu kita mendapat panjang gelombang tu menjadi besar. Okey, bukan kita yang tentukan dia tak. Dia yang bagi melalui lukisan. Dia macam biasa ambil satu contoh, katakan contoh ni, titik ni. Untuk kita dapatkan apa dulu? Kita bina garis normal, garis normal. Okey. Itu dia garis normal, garis putus-putus. Okey, 90 darjah. Kemudian kita lukis daripada titik yang sama ni, kita mesti bina gelombang 7, yang mana kita tahu mestilah 90 darjah daripada muka gelombang. Kecil sangat. Okey. 90 darjah. Kemudian kita membuat bayangan. Sepatutnya dia pergi terus lah kan. Gelombang 7 ni sepatutnya dibuat lembut sikit, buat lembut je, ringan je. Sepatutnya dia pergi terus. Okey. Tapi oleh kerana CDJ, J jauhi jauhi pembiasan tu, menjauhi garis normal. Jadi kita kena buat supaya apa? Garis pembiasan tu
tak duduk dalam dua ni lah, tak duduk dalam dua sepadan ni. Kena duduk menjauhi. Maksudnya sini dia pergi ke atas. Ni dia terbias ke atas betul, menjauhi. Kena buat garis pembiasan tu lebih jauh daripada garis gelombang pembiasan ni dan menjauhi. Buat belah atas tu sikit. Okey, bolehlah ambil mana-mana ni antara ini dan ini, antara sepadan dan gelombang pembiasan. Katakan kat situlah contoh. Kat situ. Okey. Ni gelombang pembiasan. Okey, macam biasa kita kena bina muka gelombang yang serenjang dengan garis ni dan melalui setiap titik ini. Okey. Tandakan titik ni biar jelas kat mana nanti kita nak cantum. Okey, itulah dia. Jadi macam mana nak buat? Sama juga kamu perlukan dua ini Jadi dalam dewan peperiksaan nanti wajib bawa inilah. Kena bawa ini. Sebab pastinya ada lukisan. Jadi jangan tak tahu nak lukis. Sebab dah belajar. Semua lukisan ni ada markah. Okey, sebab tu kena tahu. Semua lukisan ada markah. Okey, naik atas. Itulah dia. Okey, sambil bawa pembaris ni sliding sambil bawa kepada setiap titik tu, titik pertukaran tu. Ni. Nampak garis. Kemudian ini garis dan lagi garis dan lagi garis dan lagi garis. Begitulah. Belah atas ni kalau tengok ni tak ada dah nak garis macam mana. Dah tak ada dia punya ni sepadan ni. Itu senang je ambil ukuran sini. Maksudnya dah berlepas pergi semuanya. Jadi ambil ukuran sini panjang ni sebagai contoh untuk kita pindahkan panjang gelombang yang sama, muka gelombang. Tandakan sampai habis. Okey. Kembali cantum balik dua ni untuk kita pindahkan. Ambil daripada satu contoh ni untuk bagi selari balik betul. Okey, bawah pindah. Okey. Jadi itulah dia. Yang lari sikit-sikit ni touch up sajalah, sikit-sikit je. Okey. Itulah dia. Jadi ini 90 darjah. Muka gelombang dengan gelombang 7. Okey. Jadi praktislah lukis. Praktis lukis masing-masing semua orang boleh buat kat sini. Pastikan guna pensel sahaja. Sebab buku ni akan digunakan lagi oleh
umat-umat yang berikutnya, kalau masih ada lagi dunia ni. Ni boleh muat turun rajah, mesti banyak lagi ni. Mesti banyak contoh lagi boleh buat lah. Seronok melukis ni, tak ada masalah. Okey. Kena ada ni wajib ada ni. Okey. Okey, kita teruskan. Fenomena pembiasan gelombang dalam kehidupan. Okey, kita nak tengoklah fenomena yang Allah buat. Okey. Kita nak tengok kena mengena fenomena tu, kejadian tu dengan pembiasan gelombang. Okey. Ini yang paling famous lah. Pada waktu siang, udara yang berhampiran permukaan bumi adalah lebih panas. Jadi kamu kena pandai cerita benda ni. Kita tengok dulu apa kejadian tu. Pada waktu siang, kita tak berapa dengar. Walaupun orang tu buat bising yang sama, kita tak dengar. Okey, semua sekitar kita ni banyak bising tapi kita tak berapa dengar. Sebab apa? Tapi bila waktu malam, bising yang sama tapi kita dengar dengan sangat kuat. Kan? Sehingga bunyi jam detik yang ada bukan dekat jam dinding, jam tangan je pun bunyi detik tu pun kita boleh dengar kadang-kadang. Jadi macam mana tu? Macam mana di waktu malam kita punya pendengaran jadi kuat? Bukan pendengaran kita jadi kuat, tapi apa yang berlaku waktu malam pada gelombang bunyi tu sampai kita boleh dengar. Bunyi orang kentut pun kita dengar. Jadi nak kentut, jangan kentut waktu malam, kentut waktu siang. Waktu siang memang payah nak dengar. Okey, kalau bunyi tu, kecuali bunyi tu terlalu kuat. Jadi tu kita nak tahu ni fenomena ni macam mana boleh jadi. Jadi kamu kena pandai bagi penerangan macam ni. Penerangan ni, penerangan fizik ni kena hafal lah. Untuk terangkan ini dan penerangan kat bawah ni untuk waktu malam punya. Jadi mari kita tengok. Pada waktu siang, udara yang berhampiran permukaan bumi ni, permukaan bumi ni semakin menjauhi permukaan bumi. Ni permukaan bumi. Okey, ada lapisan udara ni. Okey. Udara yang berhampiran permukaan bumi adalah lebih panas. Jadi kat sini lebih panas. Sini daripada atas ni. Atas ni udara sejuk, kurang panas. Adalah lebih panas daripada udara di atas. Bunyi bergerak dengan lebih laju dalam udara panas berbanding dengan dalam udara sejuk. Ni kamu kena hafal. Jadi bila udara tu panas, ia menyediakan teksi yang sangat pantas untuk memindahkan laju bunyi. Kamu fikir macam itulah saja. Bila udara panas, getaran zarah molekul udara lebih pantas. Jadi lebih pantaslah mereka nak menghantar tenaga bunyi ni. Jadi maka tenaga bunyi pun bergerak dengan lebih laju lah. Berbanding dengan dalam udara sejuk. Udara sejuk dia punya pergerakan udara sudah perlahan. Jadi teksi pun bergerak perlahan untuk menghantar tenaga bunyi. Maka perlahanlah bunyi bergerak. Dengan itu gelombang bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi. Hal ini menyebabkan, kita tengok ni dulu. Dengan itu gelombang bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi. Okey, sepatutnya begini. Sepatutnya gelombang ni pergi straight tau. Gelombang bunyi orang dalam rumah ni duk bising, pergi straight tau. Gelombang bunyinya dah masuk ke telinga orang ni. Okey, jadi orang ni boleh dengar. Tapi apa yang berlaku pada waktu siang, lapisan udara di permukaan bumi ni lebih panas daripada permukaan udara di belah atas. Jadi ingat tadi, bila bunyi lebih cepat bergerak, lebih laju bergerak dalam udara panas, manakala
bunyi lambat bergerak di dalam udara yang sejuk. Jadi ibarat katanya, katakan kita ada dua teksi. Kita ada dua teksi. Satu duduk atas, satu duduk bawah. Jadi teksi mana yang akan bergerak lebih laju? Okey, teksi yang belah panas ni. Okey, teksi yang bergerak belah panas ni. Okey. Okey, tapi kedua-dua teksi ni daripada sumber bunyi yang sama, mereka terikat, mereka diikat. Jadi dah seorang hak belah bawah nak pergi laju, seorang hak yang belah atas nak pergi lambat. Sudahnya jadi macam mana? Sudahnya akan jadi tertarik. Gelombang bunyi tu sepatutnya dia pergi straight muka gelombang, tapi pasal yang belah bawah ni pergi laju dulu. Jadi nak buat macam mana? Yang belah atas pergi lambat. Jadi last sekali naik atas tu. Boleh nampak? Ini pergi lambat dan naik atas tu. Okey. Jadi itu pasal lah bunyi ni terangkat terangkat, patut pergi straight terus lah, tapi dia terangkat oleh kerana perbezaan laju, terangkat naik atas. Bila terangkat naik atas, jadi gelombang kat ujung ni tak sempat masuk ke telinga orang ni. Itu pasal dia tak dengar, sebab gelombang tu tak sempat sampai ke telinga orang ni. Dia dah terpesong kat atas. Okey, boleh bayang. Jadi itu pasal lah pemerhati mendengar bunyi yang lebih lemah. Okey, dan kadang-kadang tak dengar langsung. Tapi bila waktu malam, kita tengok pula cerita waktu malam. Ini penerangan yang kamu kena hafal lah, kena tahu. Pada waktu malam, udara yang berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih sejuk. Gelombang bunyi dibiaskan mendekati permukaan bumi. Cuba tengok ni. Kali ni terbalik. Okey, terbalik. Bawah panas, atas sejuk. Sekarang terbalik macam ni. Bawah sejuk, atas panas udaranya. Jadi apa berlaku? Keadaan terbalik lah. Okey. Kali ni belah bawah pula nak pergi dengan lebih laju teksinya. Belah bawah nak pergi. Belah atas nak pergi dengan lebih laju. Okey, lebih laju. Lebih laju. Belah atas. Okey, menyebabkan begitu. Nampak atas pergi dengan lebih laju bunyinya dan masuk ke telinga orang tu. Okey, jadi kadang-kadang sampai bunyi jam detik, jam dinding tu boleh orang kat luar ni dengar. Tak tu masuk. Kan bunyi orang berjalan, bunyi orang duk bersembang, bunyi kentut apa semua boleh dengar langsung. Okey. Jadi itulah dia. Maksudnya pada waktu malam elok semua jiran-jiran duduk diam-diam lah. Okey. Sebab boleh dengar ke jiran hak lain. Waktu siang tak apa, nak bising sikit. Tapi waktu malam semua dia duduk diam-diam. Cakap pun pelan-pelan. Sebab ini boleh sampai ke jiran sebelah. Okey. Okey, jadi itulah dia. Kamu kena sebutkan waktu memberi penerangan, kena sebutkan kata kunci tu semualah. Pada waktu siang, okey, kata kunci udara berhampiran permukaan bumi adalah lebih panas. Siapa lebih panas daripada siapa? Okey, kena sebut tu. Bunyi bergerak dengan lebih laju, kena sebut lebih laju. Siapa lebih laju, siapa lebih perlahan. Berbanding dengan itu gelombang bunyi dibiaskan. Kena sebut perkataan bunyi dibiaskan. Dan kena sebut akibat. Pemerhati mendengar bunyi yang lemah. Mendengar bunyi yang lemah. Macam tu. Jadi ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 kata kunci lah. Okay, kena sebut. Sebab kami bila nak semak penerangan fenomena ni, kami akan tengok kata kunci ni. Pastikan ada.
Ayat yang tu boleh buat sendiri je, guna ayat bahasa sendiri lah. Okey. Pastikan orang faham, mudah-mudah pun jadi dah. Yang ni pula sama, kata kunci waktu malam pula berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih sejuk. Tadi lebih panas, lah lebih sejuk. Kata kunci kedua dibiaskan, bunyi dibiaskan. Okey, bunyi dibiaskan kena sebut. Okey, sama macam tadi, bunyi dibiaskan. Kemudian hal ini menyebabkan pemerhati bla bla mendengar bunyi yang lebih kuat. Ni adalah akibat, kena sebut. Bunyi yang lebih kuat, yang ni mendengar bunyi yang lemah. Jadi pandai-pandailah atur ayat untuk memberi penerangan fenomena ini. Kemudian kita ada lagi contoh fenomena. Kita tengok fenomena berkait konsep pembiasan ni. Rajah belah kanan menunjukkan fenomena pembiasan gelombang air laut. Tanjung ialah kawasan cetek. Tanjung ialah kawasan air cetek. Mana Tanjung? Ini kita panggil teluk. Ini darat, ini lautan. Okey, ini teluk. Okey, kita panggil teluk. Ini Tanjung. Tanjung dia ada benteng pasir lebih gitu. Okey. Menunjukkan fenomena pembiasan gelombang air laut. Tanjung ialah kawasan air cetek, manakala teluk ialah kawasan air dalam. Okey, betul. Sebab tu kalau nak buat kapal dia buat kat teluk sebab kawasan airnya dalam. Tanjung ni cetek. Okey, akan ada cetek sinilah sebelum dia kembali dalam balik. Jadi ini kawasan air cetek. Okey, kawasan air cetek laju lebih rendah. Okey, kita dah belajar tadi kawasan air cetek laju semakin rendah, lebih cetek lagi lebih rendah laju. Itu pasal berlaku pembiasan yang tadi ni. Dalam cetek. Jadi lebih cetek, panjang gelombang pun lebih pendek. Ingat tadi, panjang gelombang pula dikaitkan kepada laju. Laju pun ikut pendek, perlahan. Laju semakin perlahan atau rendah. Dan sebaliknya lah. Ni kawasan dalam teluk. Jadi kawasan air dalam, maka apa berlaku laju? Laju lebih tinggi. Jadi ideanya air laut ni lebih tinggi gelombang ombak tu. Kita dah tahu maksudnya kawasan tu memang dalam. Memang dalam. Okey. Kalau ombak tu lajunya rendah, kita dah faham. Maksudnya kawasan tu cetek sahaja. Itu yang nelayan semua boleh tahu. Nelayan yang dulu-dululah, mereka pengalaman. Kalau mereka tengok jarak muka gelombang ombak tu dari satu muka ke satu muka satu jiran, mereka tengok berjarak jauh. Jadi mereka tahu kawasan yang mereka berada tu adalah kawasan yang memang sangat dalam. Okey, memang sangat dalam. Sebab laju gelombang tinggi atau muka gelombangnya berjauhan. Sangat jauh ni, boleh tembak jauh daripada yang cetek. Ni muka gelombang dia jauh. Okey. Tanjung ialah kawasan air cetek, manakala teluk ialah kawasan air dalam. Sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus dan selari kerana gelombang air bergerak pada kelajuan yang seragam. Okey, ni sebelum menghampiri ni semua cantik elok lurus. Tapi bila nak sampai ni, apa pasal gelombang ni semua ikut bentuk pantai. Ikut bentuk pantai. Okey. Ni cerita dia. Kena cerita sebelum dulu. Sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus dan selari kerana gelombang air bergerak pada kelajuan yang seragam. Okey, kena cerita gitu. Apabila muka gelombang air merambat ke tanjung. Okey, maksudnya semakin menghampiri lah.
laju gelombang air berkurang. Ni bila ombak ni dah sampai ke tempat yang cetek ni, maka laju gelombang air berkurang, menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih kecil. Asalnya tengok panjang gelombang besar, tapi bila sampai sini dah semakin rapat-rapat, makin kecil. Sebab laju gelombang dah berkurang. Mana ni? Laju gelombang air berkurang. Okey. Maksudnya step by step lah. Mula-mula apa yang kurang? Yang kurang ialah kedalaman berkurang. Sebab semakin cetek, kedalaman air berkurang, mengakibatkan laju gelombang air berkurang. Okey. Laju gelombang air berkurang pula mengakibatkan apa? Mengakibatkan panjang gelombang pula jadi kurang. Macam tu . Jadi ada tiga rangkaian lah. Mulakan dengan rangkaian yang betul dulu. Mula-mula kawasan semakin cetek. Kawasan yang semakin cetek menghasilkan laju gelombang air yang berkurang. Laju gelombang air berkurang pula menghasilkan panjang gelombang yang kurang. Okey, ingat tu. Cerita lagu tu lah. Muka gelombang air yang menuju ke arah teluk bergerak. Ni tadi cerita yang gelombang air yang bergerak ke Tanjung. Sekarang kita cerita gelombang air yang bergerak ke teluk pula. Mana dia? Maksudnya menuju ke kawasan yang lebih dalam ni, kurang dalam ke lebih dalam. Lebih dalam kawasan teluk ni. Muka gelombang air yang menuju ke arah teluk bergerak dengan kelajuan yang lebih tinggi. Dan panjang gelombang yang lebih besar. Jadi kalau ikut turutan tadi pun sama. Turutannya, semakin dalam air mengakibatkan semakin laju gelombang bergerak. Okey, semakin laju. Dan semakin laju gelombang bergerak pula mengakibatkan panjang gelombang lebih besar. Maksudnya kecil. Okey, dan semakin besar. Tengok panjang gelombang semakin besar. Okey. Hal ini menyebabkan muka gelombang membengkok dan mengikut bentuk tepi pantai. Jadi kedua-dua hal ini, okey, kedua-dua hal inilah yang mana panjang gelombang jadi kecil lah kalau kat Tanjung, dan panjang gelombang jadi lebih panjang lebih besar kat Teluk, mengakibatkan sengit mereka tak lurus lagi. Muka gelombang dah jadi sengit. Itulah, hal ini menyebabkan muka gelombang membengkok. Kena sebut ni, membengkok dan mengikut, ni pun kena sebut, mengikut bentuk tepi pantai. Okey. Pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan pada kawasan Tanjung, menyebabkan amplitude ombak lebih tinggi. Okey, pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan pada kawasan Tanjung, menyebabkan amplitude ombak lebih tinggi. Kat sini pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan kat sini. Itu pasal lah amplitude ombak lebih tinggi. Okey, amplitude maksudnya ombak tu dia naik lebih tinggi lah. Dia punya puncak dia tu akan menjadi lebih tinggi. Ada contoh sini tak ada. Okey, macam ni.
Macam ni tadi. Ni kamu dah tak nampak ni, padam balik. Okey. Okey, ini kawasan pantai. Ini dalam laut. Ini kawasan Tanjung. Tanjung. Sebab kawasan Tanjung kan dia semakin cetek. Semakin cetek. Sebab dasar dia dah semakin naik. Kawasan Tanjung. Kalau kamu perasan, cuba tengok ketinggian amplitude ni semakin bertambah. Tu semakin bertambah. Okey, daripada aras normal. Dikatakan aras normal begini. Jadi kamu tengok amplitude ni sudah semakin tinggi. Semakin tinggi. Okey, dia punya puncak semakin tinggi. Jadi betul lah bahawa dekat kawasan Tanjung memang tenaga semakin tertumpu, lalu menyebabkan amplitude jadi semakin tinggi. Okey, ombak semakin tinggi tinggi ke atas sebab kita tengok belah sini, kita tak tengok belah tepi ni. Jadi dia semakin tinggilah. Okey, semakin menghampiri ni sebab tenaga terkumpul. Tengok ni. Pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan pada kawasan Tanjung menyebabkan amplitude ombak lebih tinggi. Ni kena kamu terangkan juga. Di kawasan Teluk, tenaga gelombang disebarkan. Okey, disebarkan. Yang tadi ditumpukan. Kalau tenaga dekat kawasan Tanjung. Tetapi dekat kawasan Teluk, tenaga bukan ditumpukan tapi disebarkan. Disebarkan ke kawasan yang lebih luas. Menyebabkan amplitude ombak lebih rendah. Di amplitude tu ketinggian jadi lebih rendah. Sebab dah tarik jadi pergi sebar. Jadi amplitude dah jadi rendah. Lebih rendah dan air lebih tenang. Sebab tu lah sesuai Teluk ni dibuat tempat parking kapal-kapal. Sebab kapal tu akan naik turun ikut amplitude yang sudah pun rendah. Jangan parking kapal kat Tanjung, hancur kapal tu. Amplitude yang tinggi. Jadi kamu kena boleh bagi penerangan yang panjang ni. Nampak panjang tapi sebenarnya kalau kamu faham memang boleh bagi panjang macam ni atau lebih lagi, tak ada masalah. Menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang adalah disebabkan oleh perubahan laju gelombang. Okey, ingat ini sebab dia. Kalau soalan tanya apakah yang menyebabkan atau punca berlakunya pembiasan, kamu mesti sebut puncanya atau sebabnya ialah berlakunya perubahan laju gelombang atau laju gelombang berubah. Mesti sebut begitu, wajib sebut. Ini dia punya alasan dia punya sebab. Bagi gelombang air, laju gelombang berubah apabila kedalaman air berubah. Kedalaman air pula akan menyebabkan laju gelombang berubah. Laju gelombang berubah pula akan menyebabkan panjang gelombang berubah. Ingat tu, 3 berkaitan tu. Step ikut turutan yang betul. Walau bagaimanapun, frekuensi gelombang tidak berubah. Ingat frekuensi gelombang seperti yang kita kaji tadi awal tidak berubah. Ini frekuensi ni tidak berubah. Tak kira dalam kecetek atau cetek ke dalam, tidak dapat mengubah frekuensi gelombang sebelum dan selepas terbias. Walau bagaimanapun frekuensi gelombang tidak berubah sebab frekuensi gelombang adalah ditentukan oleh frekuensi getaran di sumber gelombang itu. Okey, maksudnya bilangan ayunan dalam satu saat tu sama saja sebelum dan selepas pembiasan. Dia tak berubah.
Dan bila frekuensi tak berubah, tempoh ikut tak berubah. Tempoh. Apa dia tempoh T besar tu? Ialah apa nama ni? Tempoh. Berapa masa diambil untuk lengkapkan satu ayunan. Tempoh tu tak berubah, sama. Sebelum dan selepas pembiasan, tempoh untuk lengkapkan satu ayunan adalah sama masanya. Rajah di bawah menunjukkan perubahan laju dan panjang gelombang apabila gelombang air merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Okey, kawasan dalam, kawasan cetek dan kembali ke kawasan dalam balik. Cuba tengok. Kawasan dalam, apa yang berubah dan apa yang tak berubah. Kawasan dalam, okey, panjang lambda macam ni. Tetapi bila masuk ke kawasan cetek, dia punya panjang apa? Panjang gelombang sudah menjadi pendek. Sama macam kita lukis tadi kan. Okey, panjang. Lepas tu bila dah ni ke kawasan dalam, ke kawasan cetek, jadi dah makin pendek. Okey, kawasan dalam dan kawasan yang cetek. Okey, cetek ni diukur daripada permukaan permukaan air ke dasar. Ini dasar, ini dasar. Dasarnya telah naik naik kat sini. Okey, cetek. Bukan benda ni cetek dak. Ni permukaan air ke dasar sini dasar benda ni. Okey. Amplitude dia berubah tak? Tengok amplitude tak berubah. Ketinggian ni sama. Amplitude tak berubah. Habis tu yang tadi tu berubah. Yang kat tanjung tadi kan? Tak, yang kat tanjung tadi amplitudenya berubah sebab benda lain Mana dia ni? Okey, yang tadi ni kat tanjung tu amplitude dia semakin tinggi tu bukan sebab pembiasan tapi sebab dah tercungkir. Tengok ni, tanah ni dia bawaan air ni tercungkir naik ke atas. Maksudnya tenaga adalah disebabkan tenaga ditumpukan. Itu pasal amplitude naik. Bukan kerana pembiasan kalau kerana pembiasan, maka pembiasan tidak mengakibatkan amplitude berubah. Dalam kes ni bertambah tidak. Sama je, sama tinggi tengok. Okey. Maknanya patut sini tambah satu lagi Kenapa dia tak cerita amplitude ni? Sini kena tambah satu lagi, amplitude. Okey. Dalam ke cetek tidak berubah, cetek ke dalam pun tidak berubah. Okey, sepatutnya begitu. Tambah satu lagi amplitude. Tempoh pun kena tambah. Tempoh pun tak ada ni. Tak lengkap ni. Tempoh tak ada. Okey, laju berubah. Okey, dari kawasan dalam ke kawasan cetek laju berubah. Okey, kawasan cetek laju dah berkurang. Okey, laju dah berkurang kalau kawasan cetek. Itulah dia. Jadi macam mana daripada pemahaman ni boleh dibina rumus Okey, akan benda yang berubah ni kita boleh bina rumus. Okey, panjang gelombang berubah, hal laju gelombang pun berubah. Jadi kita boleh bina rumus. Rumus untuk membuat berkaitan Tengok. Daripada rumus laju gelombang kita dah tahu awal-awal dulu V sama dengan F darat lambda. Di kawasan dalam kita kira V1 nak cari kawasan dalam punya laju, ambil komponen dia sendirilah. Darab ambil lambda dia sendiri, panjang gelombang dia sendiri, darab frekuensi dia sendiri. Tapi frekuensi kita dah setuju dua-dua ni tak berubah Sebab tu F ni tak dilabelkan 1 atau 2. Sebab frekuensi tak berubah Kita boleh ambil mana-mana F saja sebab F yang sama boleh digunakan pakai antara kedua-dua ni untuk cari hal laju. Okey. Di kawasan cetek kalau nak cari hal laju kat kawasan cetek, sama juga ambil komponen dia sendiri, darab. Ambil frekuensi yang sama, tak berubah, darabkan dengan panjang gelombang yang berubah. Panjang gelombang dia sendiri. Maka kita dapat dua persamaan persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian macam biasa kita akan tembungkan 1/2. Okey.
Kita akan tembungkan atau kita tembungkan dekat F tu. Jadi F tu jadi pintu masuk. Okey. F tu jadi pintu masuk. F tu kira jadi macam pemalar lah. Okey, dapatkan dulu nilai F untuk persamaan 1, dapatkan pula nilai F untuk persamaan 2. Kemudian F1 dengan F2 kita tembungkan. Kemudian F1 dengan F2 kita tukarkan dengan komponen mereka masing-masing. Itu pasal jadi ni V1 bahagi lambda 1 ni adalah komponen untuk F punya lah. F dalam persamaan 1 ni. Dan ini V2 bagi lambda 2 adalah komponen untuk F2 punya. Jadi dapatlah kita satu persamaan ini. Persamaan ni kita nanti nak kira perubahan yang berlaku ni. Jadi kalau kita tahu tiga perkara daripada 4, maka kita boleh cari perkara yang keempat itu. Okey, sebab ada 4 komponen sini. Ini contoh. Contoh ni semestinya untuk nak kita kena pakai rumus ni. Jadi kamu ingat rumus untuk pembiasaan gelombang ni. Okey, inilah dia rumus dia untuk pembiasaan gelombang. Memang ada dua ni saja. Ada dua ni saja. V sama dengan F lambda dengan ini. Okey, rumus terlibat dalam konsep pembiasaan gelombang. Satu gelombang satah mempunyai panjang gelombang 2 cm. Okey, ini adalah nak label apa ni? 2 cm lambda 1 lambda 1. Okey, sama macam ni lambda 1. Okey. Dan laju 8 cm saat -1 V1. Merambat merentasi kawasan cetek. Okey. Maksudnya cerita ni dari dalam ke cetek lah. Okey, dari dalam ke cetek. Apabila gelombang tersebut memasuki ke kawasan dalam, laju yang ni dari cetek ke dalam lah, cetek ke dalam. Apabila gelombang tersebut memasuki ke kawasan dalam, laju gelombang menjadi ini. Okey, ini V2. Tentukan nilai panjang gelombang di kawasan dalam. Okey, dia bagi maklumat gelombang di kawasan cetek, dia bagi maklumat kelajuan di kawasan cetek, dia tanya hak ni. Dia tanya panjang gelombang sini di kawasan dalam. V laju gelombang di kawasan dalam pun dia dah bagi. Okey, 12 cm ni. Jadi masukkan semua ni lah dalam ni. Tapi sebelumnya lakukan pemindahan algebra dulu untuk last kali dapat lambda 2 yang ada kat bawah ni. Okey. Jadi dia dah diguna ni sama. Jadi dia dah lakukan pemindahan algebra untuk dapatkan lambda 2. Baru dia isi nilai. Dan dapatlah 3 cm. Jadi lambda 2 panjang gelombang ni ialah 3 cm. Okey, berbanding yang asalnya 2 cm. Maksudnya dah bertambah lah kan. Asalnya 2 cm telah jadi 3 cm. Betul lah. Panjang gelombang bertambah jika dari kawasan cetek ke kawasan dalam. Okey. Panjang gelombang bertambah. Okey, tengok jarak ni telah bertambah daripada kawasan cetek ke kawasan dalam. Okey. Itulah dia. Contoh 2. Rajah di sebelah menunjukkan perambatan gelombang air dari kawasan P ke kawasan Q. P ke Q yang berbeza kedalaman. Laju gelombang tersebut ialah ini. Laju di kawasan P. Lajunya ini maknanya VP atau V1. V1 dah dibagi. Tentukan laju gelombang tersebut di kawasan Q. V2 berapa? Okey, berapa V2? Okey. Jadi kita guna rumus yang sama. Okey. Rumus perkaitan yang sama, rumus nisbah yang samalah. Kita dah ada nilai V1, kita nak cari nilai V2.
kita dah diberi nilai V1, tapi kita tak ada lambda 1 dan lambda 2. Lambda 1 dan lambda 2 kita perolehi daripada gambar rajah ni. Okey. 12 cm ni bukan lambda 1 dan 12 cm ni bukan lambda 2. Lambda, masih ingat, lambda ialah panjang jarak satu jiran saja. Sini ke sini saja. Okey. Satu jiran saja. Ini dah merentas 12 cm ni merentasi berapa jiran ni? 1 2 3 4 4 jiran ni. Jadi salah lah. Kita nak panjang satu lambda saja, bukan 4 lambda, bukan 4 jiran. Okey. Jadi sini ada 4 lambda. 4 lambda mewakili 12. Kita nak satu lambda ni saja. Lakukan pemindahan algebra lah, 4 buat pergi bawah. Jadi maksudnya 12 bagi 4 lah. Okey, atau pemahaman kamu 12 bagi 4 jiran ni. Okey, dapat jarak satu jiran. Sama dengan potong dapat 3 cm. Jadi jarak satu jiran lambda 1 ialah 3 cm saja. Ini pun sama ni. Okey. Jarak antara jiran, jarak antara satu jiran saja, bukan 12. 12 ni, dalam 12 ni banyak jiran ni. Kena kira 1 2 3 4 5 6 7 8. Maknanya ada 8 jiran dengan panjang 12 cm. Okey, boleh tak cari satu jiran saja, satu lambda? Lakukan pemindahan algebra jugalah. 12 bagi 8. Okey, dapat berapa? Dapatlah 1.5. 1.5 aja. Panjang gelombang satu jiran je. Jadi dah dapat dah lambda 2. Jadi masukkan semua nilai untuk last kali cari yang nak dicari, tentukan laju gelombang. Maknanya V2 ni. Okey, lakukan pemindahan algebra semua dan dapatlah V2 last kali 9 cm saat -1. Okey, itulah dia laju gelombang. Kalau ikutkan dalam ni depa tak tukar unit SI kan, sentimeter ni. Jadi tak apa, tak ada masalah. Sebab depa nak bandingan dalam sentimeter, tak apa, tak ada masalah. Siapa yang nak tukar boleh tukarlah meter. Tak ada masalah. Kalau dia tak minta tukar, tak apalah, boleh gunalah. Okey. Dengan syarat dalam nisbah tu kena dua-duanya itu sama unit. Kalau tidak tak memotong satu sama lain. Jadi matematik jadi salah. Latihan formatif. 1. Apakah fenomena gelombang yang berlaku apabila ombak laut bergerak menuju ke arah pantai? Apakah fenomena gelombang yang berlaku? Bila sebut fenomena gelombang ni ada 3 sahajalah. Pantulan, tak pantulan, pembiasan, tak pembiasan, pembelauan. Nanti kita belajar pembelauan bab berikutnya. Jadi kena sebutlah. Yang berlaku apabila ombak laut bergerak menuju ke arah pantai. Yang ni. Yang tadi tu, ni. Apa fenomena dia? Kena sebut apa? Fenomena pembiasan lah. Apa lagi fenomena pembiasan lah. Fenomena pembiasan gelombang. Itu jawapan dia. Okey. Adalah fenomena pembiasan. Kemudian nak jawab soalan ni, jelaskan jawapan anda dengan bantuan gambar rajah. Sudah, kena lukis. Kamu kena lukis gambar rajah macam ni lah. Lukis teluk, lukis tanjung, lukis teluk. Okey. Kemudian buat garis-garis satah ni sebagai ombak yang pada awalnya menuju daripada laut tengah menuju ke menghampiri ke kawasan pantai. Semakin menghampiri ke kawasan pantai, kamu kena buat supaya bentuk ombak dia macam ni. Buat bagi panjang gelombang kat tanjung ni bagi sempit sikit. Buat bagi panjang gelombang kat teluk ni agak berjauhan sikit. Jadi pandai-pandailah belajar lukisan tu. Kemudian dia suruh bagi jelaskan. Gambar dah ada, labelkan tanjung, labelkan teluk. Ni penjelasan yang kamu kena bagi. Okey, ingat guna kata kunci apa? Kata kunci dia ialah tanjung ialah kawasan air cetek. Sebut itu. Tanjung kawasan air cetek. Teluk ialah kawasan air dalam. Tu kata kunci. Sebelum hampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus. Okey.
hampir lurus, kerananya kelajuan seragam. Apabila muka gelombang air merambat ke tanjung, laju gelombang air berkurang. Okey, merambat ke tanjung, kata kunci ke tanjung, apa berlaku? Laju berkurang, menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih kecil. Maka kena sebut yang ini, panjang gelombang jadi kecil. Okey, muka gelombang air yang menuju ke arah teluk dan apa semualah. Okey, kenal pastilah sendiri semua kata kunci tu untuk kamu bina ayat lengkap. Nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan gelombang air satah berfrekuensi F. Okey, 10 Hz merambat dari kawasan dalam ke sempadan kawasan cetek PQ. Ni PQ. Okey, kawasan dalam. Tengok anak panah ni, dia merambat dari kanan ke kiri pula, jangan keliru. Tengok saja anak panah ni. Okey, kawasan dalam ke kawasan cetek. Jadi apa soalannya? Laju gelombang air di kawasan dalam ialah 30 cm saat -1. Okey, ni di kawasan dalam. Laju dia boleh tulis label kat sini. V sama dengan 30 cm per saat. A. Hitungkan panjang gelombang lambda. Okey, panjang gelombang ni berapa ni? Dia nak cari, minta cari lambda ni berapa. Panjang gelombang. Jadi nak guna rumus apa? Guna rumus tu, V sama dengan F lambda. Okey, dia minta cari lambda ni ada kat sini. V dah tahu, F dah tahu. Okey, V dah tahu, F dah tahu. Lakukan pembinaan algebra, dapatkan nilai lambda. Kemudian B, hitungkan laju gelombang air di kawasan cetek. V2 pula ni, V1 ni V2. Di kawasan cetek, jika panjang gelombang air di kawasan itu ialah 1.5 cm. Panjang gelombang dia dah bagi ni. Ini adalah lambda 2. Okey, dah ada lambda 2. Jadi apa rumus nisbah yang mengaitkan perubahan V dan lambda tu? Sama ini kita pakai yang ini. Okey, keluarkan rumus ni. Kita dah ada 3 nilai, isikan, cari nilai yang keempat. Jadi dapat C, dengan gunakan anak panah, lukiskan arah perambatan gelombang di kawasan cetek dan seterusnya, lakarkan muka-muka gelombang bla bla bla. Ini kita dah buat. Okey, pakai tentukan garis normal apa semua tu. Guna gabungan dua pembaris segitiga tu untuk dapatkan muka gelombang yang serenjang dengan arah pembiasan. Sebelumnya kena tentukan dulu arah pembiasan, mendekati ke menjauhi, DCD atau DCJ. Ikutlah. D, bandingkan frekuensi, panjang gelombang dan laju di kawasan dalam dan kawasan cetek tu. Jadi bandingkan ni nak ceritalah sebelum dan selepas berubah atau tidak frekuensi. Frekuensi tak berubah. Sebut frekuensi tidak berubah sebelum dan selepas. Kawasan dalam ke kawasan cetek. Dalam ke cetek tak berubah. Panjang gelombang berubah. Iaitu panjang gelombang semakin berkurang di kawasan cetek. Kena sebut berubah yang macam mana, bertambah atau berkurang. Dan laju di kawasan dalam dan kawasan cetek, laju berubah, iaitu laju berkurang di kawasan laju berkurang atau bertambah. Laju berkurang di kawasan cetek. Okey, itulah dia. Jadi tamatlah sudah. Tak faham boleh ulang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.